Dr. Hamizah binti Abdul Razak, pensyarah kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan Dr. Ila dan juga penonton, saya sangat berbangga ya untuk berkongsi bahawa saya adalah alumni daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Dan saya kalau ikutkan ini adalah tahun ketiga lah saya berkhidmat di USIM sebagai pensyarah kaunseling lah, dan pengkhususan saya adalah kaunseling kanak-kanak dan remaja. Okey, kalau kita tengok tadi Dr. Ella ada nyatakan kenapa saya memilih bidang ini ya, Dr. Ella. Okey, so kalau kita tengok tajuk kita panggil tadi wanita dalam kaunseling keluarga kan. Bila kita sebut kaunseling keluarga ni dia luas kan. Dalam tu dia ada subsistem kan. Kita ada subsistem anak-anak, kita ada subsistem suami isteri, kita ada subsistem ibu bapa. Okay, so berbalik kepada bidang saya, kaunseling kanak-kanak dan remaja. So kalau kita tengoklah kan, lately lah kan, hari inilah kanak-kanak dan remaja kita ni dia terdedah dengan pelbagai risiko. Mungkin kalau mungkin ada ya pendengar-pendengar di luar sana mungkinlah berkata-kata lah mungkin kan, dulu tak ada pun kaunseling kanak-kanak ni kan, dulu tak pernah pun jumpa kaunseling, tapi elok je membesar kan. Namun kita perlu ingat kehidupan masyarakat berbeza ya. Dahulu berbeza, kini pun berbeza. Kita, kanak-kanak remaja kita hari ini diterdedah dengan pelbagai tekanan dan isu-isu ya. Contohnya isu-isu berkaitan dengan tekanan kekeluargaan ya. Isu-isu tekanan sistem persekolahan, bencana ya, kita juga mengalami ya bencana seperti pandemiknya, banjirnya. Ini secara tidak langsung sebenarnya memberi kesan kepada perkembangan, khususnya perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dan remaja. Sedangkan perkembangan sosial dan emosi itu adalah tunjang kepada kesihatan mental. So that's why bidang inilah, disebabkan itulah saya memilih bidang ini untuk lebih diterokai, untuk dikembangkan. Sekarang kita bersama pula dengan Dr. Nur Atiyah. Ya, mungkin Dr. Nur Atiyah boleh beri sedikit pengenalan tentang kajian yang Doktor jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua yang bersama-sama kita dalam program sempena Hari Wanita Sedunia, Hari Wanita Antarabangsa. Hari ini kita raikan pada 8 Mac 2022. Jadi alhamdulillah, terima kasih Dr. Karilawati juga kerana menjemput saya dan berada bersama saya sahabat baik saya Dr. Hamizah. Alhamdulillah kami berdua alumni USIM, dan sebenarnya saya telah berada di USIM sejak tahun 2005 dan tamat pengajian di USIM sebagai graduan sarjana kaunseling keluarga pada tahun 2013. Alhamdulillah, dan saya ibarat sirih pulang ke gagang lah Dr. Ella, balik semula ke USIM, berkhidmat dan menabur bakti dan memberi semangat kepada masyarakat, harap-harapnya untuk sekarang dan membantu mahasiswa USIM khususnya. Jadi saya sedikit latar belakang saya, saya diberi kesempatan dan peluang untuk melanjutkan pengajian PhD di University of Queensland, Australia, dan di situ saya telah mendapat penilaian dari seorang sarjana dalam bidang kaunseling keluarga. Saya khususnya dalam bidang kaunseling keluarga, kita ada pecahan lagi, kanak-kanak, kita ada keluarga, kita ada pasangan. Jadi saya fokus kepada pasangan banding dengan Dr. Miza. Dr. Miza suka bekerja dengan kanak-kanak, tapi saya suka bekerja dengan orang dewasa, dan itu saya suka bekerja dengan pasangan, couple. Jadi bila kita sebut pasangan ni, tidak semestinya kita fokus kepada suami isteri sahaja, kita lebih luas, lebih inklusif. Mereka yang sedang membuat persiapan kepada alam perkahwinan, jadi kita sebagai kaunselor dapat membantu mereka. Selain itu juga saya melihat kepada pengalaman internship saya semasa sarjana kaunseling. Jadi saya lihat sangat kurang kaunselor yang betul-betul khusus dalam bidang kaunseling pasangan atau kaunseling perkahwinan, sebab bekerja dengan pasangan ni dia berbeza dengan bekerja dengan individu dewasa. Kerana pasangan ni selalunya mereka mempengaruhi satu sama lain. Kalau contoh si isteri stres,
suami pun mungkin akan terkena tempias dia. Isteri marah-marah, suami pun jadi emosi juga. Jadi di situ kita bekerja dengan dua orang dewasa yang saling memberi pengaruh kepada satu sama lain. Dan kita kena tahu juga suami isteri ni adalah tunjang kepada keluarga. Kalau mereka harmoni, insyaAllah keluarga pun harmoni, anak-anak pun harmoni. Happy home, happy family orang kata. Alright, so itu latar belakang dan kenapa saya minat dalam bidang counselling pasangan. Jadi saya nak kongsikan sedikit, saya punya kajian adalah dalam bidang counselling pasangan dan saya melihat kepada pasangan suami isteri Melayu di Malaysia. Saya fokus kepada apa faktor-faktor yang membawa kepada kepuasan perkahwinan. Okey, kerana ada implikasinya. Kenapa kita selalu tengok macam okey, faktor-faktor, mesti ada banyak faktor, tapi kita fokus pada 4 faktor berdasarkan kepada relationship standard. Jadi relationship standard ni telah juga diluaskan kajiannya sebelum ini di Hong Kong, di Australia. Jadi kita melihat kepada silang budaya, adakah sama apa yang pasangan di negara lain dan juga pasangan Melayu di Malaysia fikir apa yang terbaik atau apa yang membuatkan perkahwinan itu adalah satu perkahwinan yang baik berdasarkan 4 faktor. Faktor, maafkan saya dalam bahasa Inggeris. Okey, yang pertama adalah couple bond. Kita melihat kepada macam mana ikatan emosi. Kedua, family responsibility. Kita melihat kepada faktor adakah peranan gender, peranan membantu keluarga nukleus dan keluarga extended family. Dan ketiga adalah faktor apa usaha yang dilakukan dalam perkahwinan, dan keempat adalah faktor religiosity ataupun keagamaan. Jadi 4 faktor ni kita uji pada sampel pasangan Melayu dan kita lihat pasangan Melayu meletakkan 4 faktor ini adalah sangat penting dalam kepuasan perkahwinan mereka banding dengan pasangan di Australia ataupun pasangan white western. Mereka melihat kepada penting kepada couple bond, iaitu ikatan emosi. Itu lebih penting daripada faktor family responsibility. Itu antara contohnya lah kalau kita compare kan. Tapi kalau kita compare dengan Pakistan, iaitu sampel di Pakistan, mereka juga Muslim, mereka juga meletakkan 4 faktor ini penting dalam perkahwinannya. Alright, jadi bila kita bertepatan juga dengan tema kita tahun ni, break the bias kan. Bila kita melihat peranan wanita itu kalau dia menjadi kadang-kadang dia tidak dipandang, tetapi sebenarnya mereka adalah antara penyumbang juga. Masing-masing mungkin berfungsi dengan cara masing-masing, tapi kita perlu raikan sumbangan masing-masing dalam mewujudkan satu keharmonian. Jadi itu adalah bagi saya kita kalau kita cakap bahasa Inggeris recognize, kita tahu mereka ada sumbangan, walaupun sumbangan itu dengan cara mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri. Contoh sekarang wanita ramai yang berkejaya, dan berkejaya itu mungkin ada yang pendapatan tinggi, ada pendapatan rendah, dan mungkin juga wanita tu tak dapat menyumbang banyak dari segi keuangan, tapi terutamanya dari segi tenaga, dari segi kasih sayang, mereka ada keistimewaan sendiri bagi saya. Jadi kita perlu melihat kepada individu itu sendiri, apa yang dia sumbangkan, dan kita kena melihat semua orang tak sama. Bidang saya adalah bidang kaunseling kanak-kanak dan remaja, dan saya telah membina satu modul doktor, iaitu modul meningkatkan resilient dalam kalangan kanak-kanak dan remaja melalui ataupun dengan menggunakan pendekatan terapi bermain. Kan? Satu word yang sangat menarik didengar. Play therapy doktor? Yes, play therapy. Okay, so macam saya jelaskan tadi kan, anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ini dia terdedah dengan pelbagai risiko. Dia perlu dibantulah. So bila kita sebut panggil kanak-kanak dan remaja ni, dia dalam fasa transisi, iaitu perkembangan ya. Kita kena ingat kanak-kanak dan remaja ni dia ada satu limitasi dalam perkembangan, which is dia ada limitasi especially in term of cognitive dan juga verbal lah.
Ini membawa kepada ketidakupayaan kanak-kanak dan remaja ini untuk membuat peluahan. Apa-apa saja simpan bawah kapet. Itu yang kita tak nak kan. Itulah yang membawa kepada isu-isu kesihatan mental. Dia tak dapat nak luahkan. So, yang istimewanya dalam kaunseling ni kita ada satu pendekatan lah, iaitu pendekatan play therapy. Which is satu tools lah untuk membantu anak-anak ini untuk membuat peluahan apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Kan? Dia sangat powerful sebab apa bila kita tengok kepada fungsi terapi bermain itu adalah bahasa bermain itu sebenarnya bahasa semula jadi kanak-kanak, dan toys ataupun alat permainan itu adalah perkataan word kanak-kanak. Sangat powerful sebenarnya bila kita menggunakan pendekatan yang memenuhi keperluan anak-anak. Okey, baik. So berbalik kepada soalan apa panggil Dr. Ella tadi, peranan wanita dalam kaunseling keluarga. Okey. So macam saya cakap tadilah, kaunseling keluarga ni luas. So saya fokus kepada bidang saya lah, iaitu bidang kaunseling kanak-kanak, bidang kaunseling kanak-kanak dan remaja. Okey. So bila kita sebut saja perkataan anak-anak dan remaja, kan, anak-anak dan remaja, tak lain tak bukan itulah peranan ibu bapa lah. So kita fokus kat sini, dia memandang kita nak meraihkan Hari Wanita Sedunia, Hari Wanita Antarabangsa, nak meraihkan wanita-wanita, saya fokus kepada ibu-ibu lah ya. Okay, jadi ibu-ibu ya, ibu kita, wanita semua ni adalah ibu-ibu ataupun bakal ibu-ibu ya. Kita memiliki ataupun kita berperanan secara mutlak ataupun secara total dalam perkembangan anak-anak. Okay? Sebab apa? Ibu-ibu ini adalah ejen perubahan yang paling hampir, ejen perubahan yang paling dekat dengan anak-anak. Kan? Bila keluar je daripada rahim, orang first of all ibu apa kan? Okay, jadi ibu juga macam mana pembawakannya ataupun corak asuhan ataupun corak didikan sewaktu kecil inilah yang menentukan bagaimana pembawakan akhlak ataupun personaliti anak-anak kita di hari esok. Okey, jadi oleh itu ibu-ibu di luar sana, anda semua perlulah ada pendidikan ataupun perlu berpengetahuan, ada ilmu pengetahuan, especially dalam aspek psikologi sehinggalah teknologi. Apatah lagi zaman sekarang kan, zaman teknologi, anak-anak kita terdedah dengan pelbagai risiko, bukan sahaja secara fizikal, malah di atas talian juga. Okay. Dan dalam masa sama, wanita ni dia pakai banyak topi kan, kita pakai banyak topi. Kita pakai topi sebagai ibu kan, kita pakai topi sebagai anak, kita pakai topi sebagai isteri, dan kepelbagaian peranan ini sebenarnya sometimes boleh menyumbang kepada pressure kan, tekanan kepada wanita-wanita. Okay, jadi apa yang perlu peranan kita adalah kita perlu manage emosi kita. Ibu-ibu, wanita kena belajar macam mana nak uruskan emosi. Itu sangat penting. Yang kedua adalah appreciate. Kita kena appreciate ourselves. Kena sentiasa menghargai diri kita. Dan seterusnya adalah kita sebagai wanita, kita live in living system yang sangat mencabar. Kita ada pelbagai peranan. Macam saya cakap tadilah, kita ada pelbagai topik. Prioriti kita, apakah kita punya tanggungjawab utama? Kalau tanggungjawab kita yang utama adalah sebagai isteri, contoh, utamakan. Kalau tanggungjawab kita sebagai ibu, utamakan. Dan bila kita utamakan kita punya prioriti tadi, keutamaan kita tadi, insya-Allah urusan lain pun dipudahkan. Okey, Dr. Ella? InsyaAllah. Ya. Saya rasa bersemangat ya hari ini kerana kita sebagai wanita, kita saling menyokong antara satu sama lain. Saya tahu wanita-wanita di luar sana juga ada pelbagai masalah. Setiap dugaan yang kita hadapi ni berbeza. Bak kata Dr. Atiyah tadi, ya, bagaimana kita sedikit berbincang tentang couple ataupun pasangan, ya, di mana pasangan hendaklah menghargai wanita, iaitu suami perlulah menghargai isteri mereka, ya. Girls kena support each other, women to women, ya. Itu juga dalam scholars ya, kita sekarang ni kita jangan anggap kita ni di dalam akademik, ya, dunia akademik, kita juga perlu bekerjasama. Sokonglah rakan-rakan kita hari ini ya untuk bersama-sama sembang santai dalam rancangan When Women Scholars Speak. Mungkin sekarang kita terus kepada Dr. Atiyah. Mungkin Dr. Atiyah boleh beri sedikit tentang peranan wanita
ya di dalam kaunseling keluarga. Okay. Saya melihat kepada dominasi lelaki sebenarnya dalam bidang kaunseling pasangan ni. Okay. Ini kerana kalau kita tengok pada intervensi ataupun couple terapi yang dibangunkan di barat yang telah melalui proses klinikal yang kita panggil evidence based treatment. Okay, kita ada dua dominant teori ataupun intervensi ini, iaitu cognitive behavior therapy dan sekarang dia telah berkembang sebagai integrated behavior couple therapy. Tapi ini adalah khusus untuk couple, dalam couple. Jadi dominasi lelaki ni saya boleh cakap perkembangan CBT dia berdasar pada teori CBT dan sekarang telah berkembang kepada IBCT, Integrated Behavior Couple Therapy. Dia didominasi oleh lelaki. Jadi dia fokus pada tingkah laku dan kognitif. Itu teori itu sendiri punya foundation. Tapi bila Susan Johnson, seorang sarjana juga, sarjana wanita, membawa satu teori dan teori dia sangat menarik. Dia fokus kepada apa agak-agak Dotella? Apa tu? Dia fokus kepada emosi. Teori yang lelaki tadi dia fokus pada tingkah laku dan kognitif. Okey, tapi Susan Johnson hadir di celah di kalangan sarjana lelaki membawa satu pendekatan emotion focus therapy iaitu emosi dan juga emosi mungkin di barat dia tidak dia secular, kalau kita ingat dia secular. Jadi sebagai penyelidik Muslim, saya rasa kita tidak boleh hanya bergantung kepada teori-teori yang berdasarkan emosi, kognitif dan juga tingkah laku semata. Jadi kita perlu lebih pada holistik dan sebagai penyelidik saya rasa kita perlu melihat kepada spiritual di situ sebagai satu holistic approach. Jadi itu yang saya melihat, sebab itu dalam kajian saya kita melihat faktor religiosity atau keagamaan tu adalah paling tinggi, dianggap penting dalam kepuasan perkahwinan bagi pasangan Melayu di Malaysia. Itu sama juga di Pakistan. Jadi saya rasa itu sebagai penyelidik kita perlu lebih meneroka apa yang kita dapat teroka daripada pendekatan Islam dan kita perlu bawa kepada clinical evidence atau akan banyak debate. Bukan sekadar kita sahaja, tapi mungkin akan dibahaskan oleh penyelidik antarabangsa kerana mereka lebih memandang secular evidence based lebih memberi makna dalam membantu pasangan-pasangan yang bermasalah ini. Sedikit perbandingan antara barat dan juga masyarakat Muslim, ya, wanita Muslim, bagaimana mungkin pendekatan dia sedikit berbeza, namun begitu emosi dan juga holistik spiritual tu juga perlu, ya, agar kita dapat melahirkan ataupun scholars, ya, ahli akademik dalam bidang kesejanaan, dalam bidang kaunseling keluarga terutamanya. Situ terutamanya dibawa oleh ataupun diterajui oleh USIM, ya, di FKP, insya-Allah.